Dengan bangganya kami bawakan kepada anda Forum Ma'al Hijrah. Hijrah ke arah perubahan norma baharu dalam kehidupan. Jangan lupa temu janji anda bersama barisan panel jemputan istimewa. Jumaat 3 September 9 malam. Secara langsung melalui platform Jom Channel. Rancangan ini dibawakan khas kepada anda oleh Majlis Perwakilan Penduduk Zon 7 dengan kerjasama MBSA, Jom Amal dan Jom Channel. Umpama Maharaja berbaju baharu. Merapu apa Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang ketika beliau mengalu-alukan Kabinet Keluarga 69 yang baru dibentuk oleh Perdana Menteri Barisan Nasional Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Hadi Awang dalam tulisan siri minda Presiden PAS pada 30 Ogos bertajuk Selamat Bertugas Kabinet Baru, Tekun dan Beristiqamah berkata bahawa tanpa diragukan lagi Kabinet Ismail Sabri merupakan kesinambungan daripada tugas yang telah dilaksanakan oleh Kabinet Kerajaan Perikatan Nasional yang diterajui Tan Sri Muhyiddin Mat Yassin. Kerajaan Perikatan Nasional gagal dijatuhkan melalui cara tebuk atap oleh Pakatan Harapan dan gerombolannya yang terus-menerus berpolitiking ketika rakyat berada dalam kecemasan bagi menghadapi pandemik COVID-19 dan kesannya terhadap kehidupan mereka, tulisnya. Beliau juga menyeru agar tuduhan bahawa Kerajaan Perikatan Nasional gagal menangani COVID-19 yang menurutnya sebagai bencana yang menjadi ketentuan Allah SWT kepada seluruh dunia. Hal ini demikian kerana kemampuan kita sekadar berikhtiar untuk mengatasi masalah rakyat yang sudah menunjukkan tanda-tanda positif yang memberangsangkan. Apa yang telah dilakukan oleh Kerajaan Perikatan Nasional sama sekali berbeza daripada Kerajaan Pakatan Harapan yang tidak menunaikan janji yang mampu ditunaikan oleh mereka. Lebih-lebih lagi ketika belum berlaku penularan pandemik COVID-19, tegasnya. Namun ayat-ayat Hadi itu sudah jelas menunjukkan betapa bercelarunnya minda Presiden PAS itu. Satu dunia tahu kerajaan yang dibentuk pada 1 Mac 2020 oleh Muhyiddin adalah menerusi tebuk atap dengan menjatuhkan pemerintah yang sah dipilih oleh rakyat pada pilihan raya umum ke-14. Satu dunia tahu naratif yang dibawa oleh PAS ketika menjatuhkan kerajaan yang sah ialah Islam terancam, Melayu terancam dan institusi istana terancam. Semua itu berlaku kerana di dalam Kerajaan Pakatan Harapan ada DAP yang didakwa Hadi meminggirkan Islam serta mahu mengubah perlembagaan persekutuan. Namun tidak ada satu bukti pun yang boleh menyokong dakwaan Presiden PAS itu. Kalau ada, sudah tentu ramai pemimpin Pakatan Harapan didakwa kerana menderhaka kepada pemerintah. Bagaimanapun, siapakah yang sebenarnya menjadi penderhaka? Satu dunia menjadi saksi penderhakaan Perikatan Nasional yang di dalamnya ada PAS. Sebaliknya, Hadi mendakwa, di samping itu kemenangan yang dicapai oleh PH adalah sangat rapuh bersama janji mereka yang tidak boleh ditunaikan. Janji bohong yang bertujuan menggula-gulakan rakyat semata-mata bagi mencapai kemenangan yang mentah sehingga ia menyesatkan fikiran para pendukungnya. Adapun tuduhan PH bahawa kerajaan PN telah gagal merupakan satu pembohongan kerana tugas yang dipikul belum lagi selesai dan kerjanya masih lagi dalam perjalanan. Sepatutnya mereka tunggu sehingga masa penamatnya. Mungkin benar ada janji Pakatan Harapan belum dapat ditunaikan kerana bukan semuanya boleh dilaksanakan dalam 22 bulan. Namun, Hadi dan pasukan tebuk atap yang didukungnya tidak memberi peluang kepada Pakatan Harapan untuk menunggu sehingga masa penamatnya, iaitu pada tahun 2023 apabila pilihan raya umum ke-15 dijalankan, sebagaimana beliau menuntut supaya peluang itu diberi kepada Perikatan Nasional. Mengapa Hadi tidak boleh menggunakan kayu ukur yang sama untuk menilai Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional? Jawabnya, kerana gerombolan yang didukung Hadi mengamalkan sistem dua darjat yang menyimpang daripada keadilan dan demokrasi. Integriti jauh sekali. Ini dapat dilihat apabila beliau sendiri yang memegang jawatan Duta Khas Perdana Menteri ke Timur Tengah, kononnya untuk membawa pelaburan dari negara tersebut, gagal membuktikan di Parlimen akan kewujudan pelaburan berkenaan dibawa oleh Presiden PAS itu. Biarkan anjing dan serigala menyalak, namun perjalanan musafir hendaklah diteruskan, kata Hadi memetik satu ungkapan pepatah Arab. Rakyat yang mengundi ahli Parlimen Pakatan Harapan bukan anjing mahupun serigala secara analogi mahupun realiti. Kerajaan Perikatan Nasional juga bukan musafir. Kalian adalah penebuk atap yang menggunakan pelbagai cara untuk kekal berkuasa, termasuk melalui scheme of things dan ugutan terhadap ahli parlimen pembangkang selain mahu menjadi autokratik menerusi darurat. Setelah melemparkan pelbagai tuduhan tidak berasas terhadap Pakatan Harapan, Hadi tanpa rasa malu mengajak pembangkang menyokong gerombolan tebuk atapnya dengan menggunakan firman Allah Subhanahu Wa Taala.
dalam sebahagian ayat 2 surah Al-Maidah yang terjemahannya. Dan hendaklah kalian bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan bertakwa, dan janganlah kalian bertolong-tolongan pada melakukan dosa, yakni maksiat dan permusuhan. Dan bertakwalah kalian kepada Allah kerana sesungguhnya Allah Maha berat azab seksanya bagi sesiapa yang melanggar perintahnya. Sedangkan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat tersebut tiada kaitan dengan senario pelantikan kabinet kita semula yang dilakukan oleh kerajaan sekarang. Justru ingatlah kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah yang sama pada ayat 8 selepas ayat kedua itu yang terjemahannya, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu semua sentiasa menjadi orang-orang yang menegakkan keadilan kerana Allah, lagi menerangkan kebenaran, dan jangan sekali-kali kebencian kamu terhadap sesuatu kaum itu mendorong kamu kepada tidak melakukan keadilan. Hendaklah kamu berlaku adil kepada sesiapa jua kerana sikap adil itu lebih hampir kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui dengan mendalam akan apa yang kamu lakukan. Ayat itu jelas bahawa Allah Subhanahu Wa Taala juga melarang sifat kebencian terhadap sesuatu kaum, iaitu kumpulan sehingga tidak berlaku adil. Satu dunia tahu yang menjatuhkan kerajaan tebuk atap Perikatan Nasional yang dijunjung oleh PAS iaitu ialah UMNO yang turut menjaja naratif kerajaan gagal. Kenapa Pakatan Harapan pula yang dibalun seumpama anjing dan serigala? Meminjam istilah pengarah komunikasi amanah, Khalid Abdul Samad, hadi umpama maharaja yang berbaju baharu. Itulah yang sedang diperhatikan oleh seluruh dunia. Bukan sekadar rakyat yang memerhati, tapi seluruh dunia kini memerhati. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.